إلا الله تعالى شريك له اللهم بك أصبحنا وسلمك نحن بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون الحمد لله sama-sama kita syukur pada Allah Ta'ala. Asbahna wa asbahal mulku lillah, asbahna ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas wa din nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa millati abina Ibrahim sallallahu alaihi wasallam. Jadi alhamdulillah, syukur kepada Allah Ta'ala, mana Allah Ta'ala telah memilihkan kita supaya kita dapat menunaikan ibadat yang paling besar, supaya kita dapat menghadiri jamaah yang paling berat bagi orang-orang munafik, orang yang hati yang tidak bersih. Maka berat mereka untuk nak menyertai semaya dalam waktu yang sangat sedap, sangat senang, sangat sedap tidur, sangat sedap untuk berehat. Tetapi Allah Ta'ala telah menggerakkan hati kita, dan Allah Ta'ala telah capuk di dalam perasaan. Allah Ta'ala izinkan kita wisda. Allah Ta'ala kembali kita roh yang keluar, roh yaqazah kita jaga. Yang mana kita tidur adalah satu daripada rupa, dan seolah-olah kita mati. Kita tidak ada perasaan apa, tak tahu gapo. Cuma kadang-kadang ada setengah tu mengigal, yang mengigal ada tidur. Allah kadang-kadang mengigal sedap, dan kadang-kadang mengigal takut. Kadang-kadang mengigal yang benar sebenar pun ada, yang benar sebenar pun ada kita mengigal. Lebih lagi kalau kita mengigal jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ramai orang-orang yang Allah Ta'ala dia kurniakan dia supaya dia boleh jumpa dengan Rasulullah, dia boleh jumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita insya-Allah kita berdoa, dengan Allah Ta'ala, dan kita mimpi nampaknya Nabi. Walaupun kita tak nampak Rasulullah, tak pernah lihat, dan tak pernah lihat Nabi, tetapi kewajipan kita selaku umat dia, dan kita mesti kasih, dan mesti membesarkan sunnah dia, dan kita mesti berdakwah mengajak manusia kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi pagi ni mari kita tengok beberapa kewajipan kita, dan kewajipan kita selaku hamba Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala turunkan Quran ni, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifa. Allah Ta'ala sebut bahawa Quran ni sungguh daripada ayat-ayat Quran, dan Quran ni adalah shifa, adalah penyembuh hati manusia. Sama ada hati manusia dan juga badan manusia. Jadi badan kita ni kadang-kadang ada sakit, ada dihingat oleh penyakit. Hati juga dihingat oleh penyakit. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Hati manusia ada penyakit sebagaimana penyakit badan. Kalau penyakit badan ni mudah berubat. Lagi di rumah doktor, di rumah bomo, lagi di rumah sakit, dia boleh periksa penyakit badan. Dia ni penyakit kurat, dia ni penyakit tu, penyakit ni. Dia periksa dengan alat-alat moden baru ni, jumpa. Dan tetapi penyakit hati, penyakit yang duduk dalam hati kita, kadang-kadang bomo tak jumpa penyakit ni. Dan kita kena main X-ray, kena pakai Quran X-ray dia.
Dan X-ray menyakit hati kita ni Quran. Dan mari duk scan hati kita ni Quran. Nah, maka ubat untuk nak menyembuhkan hati kita ialah Quran juga. Dan mari scan hati kita apa scan dengan Quran, maka ubat dia apa kena guna Quran juga ubat hati kita. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un. Allah Taala turun Quran. Sebab itulah suratul Fatihah ni setengah pada nama dia Asy-Syafiyah. Asy-Syafiyah ni makna surah penyembuh. Sebab sahabat Rasulullah ada sakit gapo dia baca suratul Fatihah. Setengah ada suratul Raqiyah, nama Al-Waqiyah. Banyak di antara nama-nama suratul Fatihah. Tapi berkesan kerana mereka ini dan memahami suratul Fatihah dan memahami ayat-ayat Al-Fatihah. Dan mereka beramal mengikut apa yang mereka baca dari suratul Fatihah. Batu suratul Fatihah ni kalau kita tengok perhati molek, ia ada 3 cabai dia. Mengandungi 3 saluran, hak besar-besar pokok-pokok. Dan bagi pada 3. Pertamanya akidah, yang kedua ibadat, yang 3 orang panggil minhajul hayat, cara hidup. Jadi surah Fatihah ni cukup dah kita nak hidup sebenarnya. Sebab tu manusia wajib nak baca suratul Fatihah 17 kali. 17 kali wajib nak baca suratul Fatihah kerana dia tu mengandungi cukup di dalam cara manusia untuk nak hidup dalam dunia ni. Aqidah alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin, hak tu mengandungi akidah dah. Allah Taala dak ayat tentang kewajipan kita berakidah pada Allah Taala ni. Nah, melalui alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. 3 ayat ni ayat yang menunjuk atas kita kewajipan kita berpegang dengan Allah Taala dalam masalah akidah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hak ni orang panggil ayat ibadah. Allah Taala selepas daripada kita memuji Allah, mengenali tauhid dan gantung akidah pada Allah Taala, maka kewajipan selaku hamba Allah Taala iyyaka na'budu, ialah ibadat pada Allah. Wa nasta'iyaka nasta'in, mana ibadat. Isti'anah juga, minta pertolongan kepada Allah juga adalah ibadat juga. Sebab tu tak harus kita nak minta pertolongan selain daripada Allah. Tak boleh nak minta pertolongan mereka kepada Allah. Sebab kita kata iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah kami minta pertolongan. Pertolongan adalah benda yang manusia tak kuasa nak beri. Lepas tu daripada ayat ihdinas sirat sampai akhirnya adalah ayat cara kita nak hidup. Minhajul hayat, cara nak hidup. Ambillah jalan siratal mustaqim, yang jalan yang betul. Jalan apa? Minan nabiyyin, para anbiya, siddiqin, syuhada, as-salihin. Maka Allah Ta'ala ayat dalam satu surah ni, kalau kita benar-benar memahami dan ayat dalam surah Al-Fatihah ni, maka kita hidup di atas jalan yang Allah Ta'ala reda. Dan Allah Ta'ala turun Quran dan mubarakun inna anzalna Qur'anan Arabiyyan wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifa'. Dan Allah Ta'ala turunkan Quran mubarakun liyadabbaru ayati. Allah Ta'ala turun Quran ni adalah Quran yang barakah. Quran yang barakah ni liyadabbaru ayati, suruh kita tadabbur ayat. Tapi manusia ni silap faham. Dan kita dok faham kata Quran ni apabila barakah, kita ambil wak gantung dalam rumah. Quran ni barakah, kita ambil wak gantung dalam kereta. Quran ni barakah, kita ambil wak buka untuk jual ikan misalnya. Quran ni barakah, buka dalam nak. Quran ni barakah untuk tapak ya. Tapak. Lepas tu mak kita ni jadi tak ada arah mak kita ni. Surah Yasin ni wak buku suku pula. Dia wak surat Yasin. Padahal tak ada pernah ada di zaman-zaman sahabat, zaman salafus salih. Di zaman orang-orang di Qarun yang mulia tak ada. Jadi Quran sebuah cabut mari Yasin buat surat suku pula. Seolah-olah bukan Quran, surat. Dia panggil surat Yasin. Surat Quran. Padahal tak pernah panggil surat Quran, ya bahasa kecil bang. Tapi dia cabut di antara satu surah dalam Quran
cabut waktu baik suku, lepas tu kena ada cara baca suku pula cara baca. Allah Taala ayat fa idza qara'tal Quran fasta'id billahi minasyaitanir rajim. Apabila nak baca Quran mengistiazah. Allah Taala ajar sekadar tu ya, kena istiazah. Kena baca a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Kita kira buat tambah banyak pula nak baca Yasin tu. Ada ibadat berapa pula belum ada tu, nak baca tu, tahlil ni, nak baca Yasin. Jadi kita menambah teruk kita ni. Dan kita berasa kata benar yusinu apa ni? Yusinu nasun ada berasa benar tu hak syamil. Kalau gitu sikit lagi nak baca Fatihah pun kena panjang. Nak baca Baqarah pun buat sepuluh Yasin tu belaka dia tu. Pio ajar mari mana? Mari mana? Ulama belaka ajar tu. Tak ada syak dah orang jahil tak buat, tapi orang ulama buat, orang ngaji, orang reti, tapi dia tidak kita tengok pada sunnah Rasulullah. Ada ke tidak kita pernah jumpa dalam hadis Nabi? Kalau gitu sahabat tak baca kau Yasin ke? Sahabat tak rajin baca Yasin ke sahabat ni? Jadi kita ni jadi hidup kuat dengan gapo pun kena Yasin. Qira'at tu bukan Yasin so. Dan qira'at tu memang qira'at sebuah tu menjadi mubarak, barakat apabila kita baca, apabila kita memahami ayat, apabila kita beramal dengan isi kandungnya dia. Bukan barakat dapat dinding. Bukan barakat buat ahmad tu dapat dinding, bukan qira'at. Qira'at bukan buat untuk hias ya. Kita lah ni dak qira'at buat hias. Itu bakat baca, seminggu kali baca Yasin, setengah sepak tu Yasin duk mulut. Tapi tak reti gapo Yasin duk ayat. Surah Yasin tu gapo duk ayat. Semua orang suka benar siapa tak nama Yasin ada. Panggil Yasin mai betul. Akak wi surat Yasin dia, tapi orang tukar nama kerana tak nama Yasin. Tu saya lupa. Jadi silap memahami Quran tu kita ni silap memahami. Dan cara kita apa ni ta'zim Quran pun ada silap. Cara kita membesar, memuliakan Quran kita silap juga. Kita ni telajak mulia Quran siapa tak baca. Kena saya Quran. Buku Quran tak faham. Buku Quran kerana khatir dah Quran ni buku Quran. Tak tahmari. Lepas tu bila baca pula nanti ayah mati baca 40 tahun lepas tu. 50 tahun ayah pak mati ke orang rumah mati ke baru nak buka, baru nak cari Quran. Buka Quran makan dia anak-anak balik. Lama tak balik Quran. Lepas tu berasa setengah orang ni dia Quran hak lama, berasa barakat Quran tu. Quran tulis dengan tangan lah. Allah, buat barakat Quran tu. Quran ni barakat apabila kita baca isi dia, apabila kita memahami isi dia, apabila kita beramal dengan isi dia, baru barakat Quran. Quran hak tulis zaman 300 tahun dulu misalnya, 400 tahun dulu, dengan Quran baru tabak ni serupa sisi nilai sisi Allah Taala serupa belaka ya. Ada Quran hak lama tu hak barakat. Kena boleh cumi tu. Nak baca tak erti tu. Sebab dia tulis zaman dulu misalnya. Padahal tak erti baca Quran. Apa faedah dia? Quran ni suruh erti baca, bukan sekadar erti baca. Bahkan kena erti isi dia. Bukan sekadar erti, bahkan kena usaha tatbik apa dalam Quran. Tu kewajipan kita dengan Quran. Kita tak Quran tak erti baca tu hak berkat. Batu Quran lah wa azimat kata tekak. Zaman dulu lah. Benda ni tak ada dah. Wa ayat Quran lah. Gulung-gulung ayat Quran boh dari hak bulat tu. Tak kata tekak budak-budak hak cacing. Tu kok bonya bro. Cacing ni jalan tak pakai selipar. Hingga yak makan pun tak tahu apa. Cacing bro. Lah ni tak ada cacing mana? Gig mana tahu cacing lah ni. Budak lah ni tak nak apa cacing mana. Ada hak cacing hak dak bertali tekak tu. Hingga yak blenek pakai tali tekak. Pas bawa lek gotu dia. Dia cuma tekak merah tekak dia. Kena ke tu? Dia kena air, kena apa dia aksep. Dia cuma bakteria ke apa. Kau semua tekak dia. Pas kita tahu cacing ni kuat ni. Kuat sungguh. Zaman dulu cacing banyak. Lah ni tahu mana cacing? Dia bersih dah. Dia turut amal hak Quran ayat dah. Apabila bersih, apabila jaga fitrah dia, ya habis cacing. Makan ni benda tayyibat, makan benda molek. Dah bersih, ya hilang sendiri penyakit tu. Dulu tak kat apa kayu.
Nah, setengah orang siapa buh tali kasut. Padahal tali kasut, wak ikat kasut. Tali kasut dah tekak. Tali kasut dah tekak dulu. Kasut sekolah saya dengar, kasut sekolah ngaji kalau sia dulu cak kuning tu. Setengah budak ambil tali kasut tu tak tekak. Pas tali kasut tu dia kena air busung. Dia lemak-lemak air busung. Dia tali kasut, ambil dah tali kasut dulu. Ada? Dah. Oh. Yang pakai tali kaki? Ada? Mana? Kabuk. Ni yang kata kita ni salah memahami tentang nak besar Quran, salah memahami di dalam kita beribadat dengan Quran. Yasin buat supaya satu surat bersurat. Jual pula dah. Nego dengan Yasin. Jadi menego dengan Yasin lah ni. Yasin so. Ni khairat ni, tak khairat ni Yasin so. Jadi seolah-olah memahami Yasin tu bukan daripada ayat Quran. Jadi kita cabut suku pula tu. Khijabiyah lagu tu. Khijabiyah lagu tu. Nah, baca-baca Yasin nak barakat gitu. Hal lain tak nak baca, dia kata. Yasin ingat mulut, hal lain tak baca. Tapi ingat mulut pun tak reti gapo Allah Taala dak royak dalam surah tu Yasin ni banyak Allah Taala royak dalam tu. Dia berapa ayat Allah Taala royak cerita banyak dalam tu cerita-cerita. Allah Taala royak akidah dalam tu banyak Allah Taala royak masalah akidah. Sebab tu kalau kita belajar dan sistem pengajian kita ni, kalau kita belajar akidah mai pada Quran lalu baru kemah akidah dia. Ni kita mengajar akidah, kita mengajar buku tu apa ni ulama tu mengajar akidah pokok tahun sampai bila. Dok kocok juga. Ya dak kocok khalalah. Kocok pecah bu gigi. Gigi dia kocok cabut. Kocok gigi apa cabut gigi. Dia kena mengaji akidah supaya apa ni sahabat ngaji akidah. Ngaji akidah mek pada ayat Quran lalu dah akidah. Tak ada kena syak dan ragu dah tu. Memang pada Quran lalu dah. Dan surah Fatihah 3 ayat ni akidah dah. Surah Ikhlas akidah juga. Semua tu dah berbagai ayat hak turun Mekah tu ayat hak akidah belakang dah. Jelas lalu dah ayat dengan Quran mengandungi akidah, kita ngaji akidah bersih sungguh pada Quran. Dia ada mengaji akidah hak mutakallimin, ulama-ulama ahli-ahli akal dan ahli mutakallimin. Ayat benda akal. Gantung lah ke mana kata naik atas langit tu nak turun bawah naik Mi'raj Islam Mi'raj tu naik langit tu bawah naik langit tu bawah khir tu tak ada atas langit ni. Berbiaya Islam Mi'raj naik juga langit. Pak 7 naik. Dah. Naik ngaborak pula dah tu. Goyak dah bawa khimah berjumpa ayat tu ayat Ar-Rahman Asyraf. Tak leh tu tak ada atas langit. Jadi mana tu belagad dah enggak benar kisah ada cerita. Bagi siapa tu dah ada. Panhai apa langit ni tu tak? Sanhat langit, sudah ayat hak langit. Berayat Allah fis sama, Allah. Tapi nabi hak langit. Hak apa nak jumpa Allah Taala? Berayat Allah Taala langit tak leh. Leh ayat aku yang ditasbih makhluk. Tak leh. Tuhan tak ada tahu mana tahu semua Tuhan ada belaka. Tuhan ada fi kulli makan, ada tiap-tiap tempat. Jadi kita mengaji akidah dah kena ambil pada Quran lalu. Tadabbur ayat Quran, memahami isi Quran. Hak tu baru barakat Quran. Baru Quran ada kekuatan Quran ni. Baru kekuatan Quran. Quran bukan awak sekadar azimat. Dan kalau gantung Quran dia tak masuk. Kalau gitu sahabat ingat Quran tak mati. Sahabat 70 orang dalam perang ni mati 70 orang hak ingat Quran. Kita dak ayat Quran tak tekak tak dia tak masuk. Terah. Ada dah orang terah. Guling situ. Yang mai dulu ya masa ilmu azimat itu. Dah, kulo le mulut hang serabde. Sebing sungguh. Nah, mata dia tu pakai azimat apa datuk tu yang mai dulu. Dah banyaklah. Berde tak kena. Akhir-akhir berde kena juga. Mati kena dengan berde juga berde tak kena tu. Kalau dia akan semua tak kena. Akhir-akhir kena juga akhir-akhir. Oh ya tak kena tu ya pecah. Pecah. Lupa ya pecah duk mandi ya pecah kena. Kalau tak pecah tak kena. Jadi ngajar manusia ni syirik, kita mengajar masa tu tadi syirik masa tu.
Tapi masalah ni tak boleh lah kita. Jangan biar dia lagu tu. Kita kena bergantung bersih dengan Quran. Quran bukan sekadar azimat. Dan Quran bukan sekadar hiasan. Kita kena faham Quran bukan azimat, bukan hiasan. Quran ni Allah Taala turun liyadabbaru ayati. So kita mempelajari ayat-ayat dia. We usaha, we belajar, we boleh baca, we boleh reti ayat dia, bukan sekadar boleh baca sekadar baca. Seteru Islam suka benar kalau umat dunia Islam ni sekadar baca Quran dia suka benar. Badu baca Quran, bakak baca, we ada sorok, tu dia suka. We baca gitu. Ya, jangan video duk padu dengan ayat Quran. Kalau dia pisah nak tatbik, tu siap kita. Tu bahaya kita. Ya, kalau dia usaha dia bakal nak badu baca, bakal nak baca sekadar nak baca Quran, tak ada apa tu. Tak ada kekuatan apa. Dia takut kekuatan ni Quran apabila dia amal. Ingin apabila hidup waktu yang muslim tak ya. Dia banyak muslim kalau ingin tak hidup lagi. Derah ke mana tak apa. Dia tak lagi. Sebab tu kita kena kembali kepada kekuatan ummah ni, kekuatan Islam ni, ya kita kena tatbikkan Quran. Maka akan kembali Quran menjadi barakat. Quran akan dibarakat lah dulu. Dan Quran akan dibarakat lah dulu. Dan akan barakat, akan menambahkan keberkatan kepada umat Islam. Dan apabila mereka usaha memahami dan mempelajari dan juga tatbikkan ayat-ayat Quran dalam kehidupan. Dan cukup dah kita di dalam kita hidup ni kita mempelajari surah Al-Fatihah sudah cukup. Ya, surah Al-Fatihah ni jelas molek kerana dalam tu mengandungi 3 cabai dah di dalam kita menjadi hamba Allah Taala. Dan akidah daripada Quran, dan ibadat kita turut Quran, dan juga cara kita hidup turut Quran. Maka cukup di dalam kehidupan seseorang mengandungi akidah dia, ibadat dia, cara hidup dia. Cukuplah hidup itu. Nah, maka itulah sebagai tazkirah pagi ni. Mudah-mudahan apa kita dengar kita dapat beramal insya-Allah. Subhanallah.